Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Raya dah masuk hari keberapa? Tapi sejak raya pertama sampailah hari ini, kita belum pernah dengar lagi isu minyak masak disorokkan, isu minyak masak tak cukup, isu tepung tak cukup, isu gula tak cukup, isu beras tak cukup, dan isu-isu yang lain. Semuanya cukup. Sehingga pembangkang tiada naratif langsung mahu menyerang kerajaan, mahu menyerang persediaan atau persiapan negara menghadapi hari raya. Selain daripada itu, kebetulan pula sekarang ini ada konflik geopolitik perang. Tetapi kita masih belum mendengar ada laporan mengatakan tidak cukup minyak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional buat masa ini? Dan menjadi persoalan, apa nih PMX, mat sabu, bekalan cukup je? Rakyat Malaysia berjaya melepasi sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini tanpa sebarang masalah dan keributan walaupun dunia, termasuk negara jiran, ribut ekoran perang di Timur Tengah. Ini menyebabkan rakyat negara ini teringat ketika dunia dilanda COVID-19 sebelum ini telah menyebabkan pelbagai masalah melanda negara akibat kegagalan pemerintah ketika itu. Akhirnya para netizen menyindir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Mereka bertanya, apa nih PMX, mat sabu? Macam mana bikin sampai ayam, telur, minyak dok ada selalu. Harga pun okey. Sindir, tulis Muhammad Oi, penuh sindiran. Sehubungan itu, beliau meminta mereka mengajar Perikatan Nasional, PN, macam mana cara mentadbir negara agar rakyatnya terus tenang, senang dan tidak ada keributan sebagaimana ketika mereka mentadbir negara sebelum ini. Kata beliau, cuba ajar Perikatan Nasional. Kalau mereka ambil alih nanti. Kata Muhammad menerusi tulisan beliau dalam Facebook. Tetapi beliau yakin kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan PH yang ada sekarang akan terus kekal. InsyaAllah saya kekal pilih PH, katanya, walaupun ada kekurangan serba sikit. Walaupun ada kekurangan, namun jauh lebih elok daripada Perikatan Nasional. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi, katanya. Tidak sebagaimana ketika COVID-19 melanda, negara berada dalam keadaan kucar kacir dengan bekalan makanan terputus dan harganya mahal, dan pada waktu itu juga kali pertama rakyat Malaysia mengibarkan bendera putih di kediaman-kediaman kerana sudah terlalu terdesak dan kehabisan bekalan. Jadi, kita belum pernah nampak negara berulang seteruk itu sehingga penduduk negara sendiri mengibarkan bendera putih. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang bekalan makanan terus stabil ketika umat Islam merayakan Aidilfitri. Ketika negara jiran ribut dengan ketiadaan bekalan dan catuan minyak, rakyat Malaysia boleh kekal dengan harga RON 95 hanya RM1.99 seliter, walaupun kautannya akan dikurangkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu keputusan paling panas dan mengejut daripada PKR. Hari ini PKR akhirnya mengarahkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengarahkan dua ahli MPP WP Wangsa Maju letak jawatan. Padan muka mereka, kata netizen. Dua individu yang didakwa meminta wang perlindungan daripada sebuah premis perniagaan, seperti dalam rakaman video tular baru-baru ini, diarahkan
meletak jawatan serta-merta dalam Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan MPP-WP. Pengerusi Majlis Pimpinan PKR Wilayah Persekutuan, Azman Abidin berkata, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam. Langkah ini adalah untuk memberi laluan sepenuhnya kepada proses siasatan polis dan siasatan dalaman parti tanpa sebarang gangguan. Komitmen takbir urus bersih parti tidak akan bertolak ansur dan tidak akan melindungi mana-mana ahli atau wakil yang terlibat dalam amalan pemerasan, wang perlindungan atau salah guna kuasa. Keadilan mesti bermula dari dalam parti sendiri, katanya dalam satu kenyataan. Semalam, Malaysia kini melaporkan dua individu itu menafikan meminta wang perlindungan daripada sebuah pusat urut di Wisma Setapak pada 24 Mac lalu. Kedua-dua lelaki itu sebaliknya mendakwa kehadiran mereka ke premis itu adalah bagi mendapatkan maklumat susulan aduan orang ramai. Timbalan pengerusi MPP-WP Sub Zon 2 Wangsa Maju R. Vajendran dan pengerusi Sub Zon 6 Wangsa Maju G. Partridasan turut membuat laporan polis berhubung penyebaran video dalam talian yang merakam kehadiran mereka di pusat urut berkenan. Ketua Polis Kuala Lumpur Fadil Marsus berkata, kes itu disiasat di bawah Seksyen 385 Kanun Keseksaan kerana menakutkan seseorang dengan kecederaan bagi tujuan melakukan pemerasan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berkaitan penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian. Mengulas lanjut, Azman berkata Biro Politik PKR mengarahkan jawatan kuasa disiplin PKR Wilayah Persekutuan menjalankan siasatan menyeluruh berhubung isu berkenaan. Biro itu juga mengesyorkan agar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL terus memantau aktiviti pusat urut di kawasan Wangsa Maju dengan lebih teliti dan memastikan tiada sebarang aktiviti yang melanggar peraturan undang-undang atau lesen premis. Biro Politik mengingatkan semua ahli dan wakil keadilan bahawa kedudukan sebagai wakil penduduk adalah amanah rakyat yang mesti dipegang dengan penuh integriti. Sebarang penyelewengan akan ditangani dengan tegas tanpa kompromi. Pada Rabu lalu, satu akaun Facebook Kelab Penyokong Perikatan Nasional memuat naik video sepanjang 8 minit 34 saat yang mendakwa ahli jawatan kuasa PKR Cabang Wangsa Maju meminta bayaran daripada sebuah pusat urut. Dalam video yang dipercayai rakaman CCTV itu, lelaki berkenan dilihat berbincang mengenai tawaran berkaitan urusan dalaman DBKL, namun sebahagian besar audio tidak jelas dan sukar didengar. Pada Khamis lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hanayoh berkata, dia telah mengarahkan laporan polis dibuat berhubung video tersebut. Hana menegaskan bahawa jika dakwaan tersebut benar, kedua-dua individu itu akan digugurkan daripada jawatan mereka dalam MPP-WP. Dalam kenyataan berasingan, DBKL menafikan sebarang penglibatan dengan aktiviti yang didakwa melibatkan kedua-dua lelaki itu serta menolak dakwaan yang mengaitkannya dengan permintaan wang perlindungan dan penyalahgunaan kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan satu berita menyatakan kononnya Nurul Izzah Anwar letak jawatan. Apabila isu ini tular, ramailah di luar sana yang berloncat-loncatan kegembiraan. Ramai juga yang sudah share sini sana. Mereka telah pun mengisytiharkan kononnya Nurul Izzah kalah. Rupa-rupanya belum sempat mereka bersorak, belum sempat mereka bertepik gempa kerana gembira, akhirnya
PKR menafikan Nurul Izzah letak jawatan. Dari mana cerita ini boleh bermula? Spekulasi mengenai peletakan jawatan timbalan Presiden Parti itu tular di media sosial awal hari ini. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil menafikan dakwaan Nurul Izzah Anwar telah meletak jawatan sebagai timbalan Presiden. Ini satu berita palsu, katanya memetik Berita Harian. Spekulasi mengenai dakwaan peletakan jawatan bekas ahli Parlimen Permatang Pauh itu tular di media sosial awal hari ini. Nurul Izzah, anak kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim, menang pemilihan jawatan nombor 2 itu bagi penggal 2025-2028 pada pemilihan parti tahun lalu. Beliau menewaskan penyandang Rafizi Ramli dalam pertembungan 1 lawan 1. Susulan kekalahannya, Rafizi yang ketika itu merupakan Menteri Ekonomi meletak jawatan, dan sejak Rafizi meletak jawatan, bermulalah era Rafizi dikuasai emosi, kata netizen, sehingga pada hari ini beliau seringkali menyerang parti beliau sendiri, menyerang Anwar Ibrahim. Ada penganalisis kata, memang benar Rafizi sebenarnya sangat tertekan untuk dipecat. Inilah kali pertama orang menyatakan bahwa seorang ahli parlimen atau seorang ahli parti terdesak sangat nak mahu dipecat. Orang lain tak mahu dipecat. Yang Rafizi ini pula, kata netizen dan pengulas politik, mereka kata Rafizi terdesak untuk dipecat sebab beliau tidak lagi tahan berada dalam PKR, dan mungkin beliau berniat untuk membuat parti baru. Kalau Rafizi tidak dipecat, dia akan terus bersama dengan PKR dan tidak boleh berbuat apa-apa. Kalau dia keluar daripada PKR, beliau akan terpaksa menerima bahana. Silap sikit dikenakan saman sehingga ratusan juta apabila meninggalkan parti PKR. Beliau juga akan kehilangan kerusi parlimen apabila terkena oleh akta anti lompat parti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disahkan Nurul Izzah Anwar Ibrahim tidak letak jawatan. Tidak letak jawatan, itu penegasannya. Yang kedua, pertanyaan kita kepada semua netizen ialah, siapa yang memulakan cerita kononnya Nurul Izzah letak jawatan? Adakah cerita ini juga dimulakan oleh sekumpulan geng yang sama? Ataukah ini adalah penciptaan naratif baru bagi mau menghancurkan PKR dan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.